Setiap aspek hidup kita kini perlu disesuaikan dengan normal baru. Di serata negara, pelbagai individu, syarikat dan entiti mengubah bagaimana mereka melakukan banyak perkara. Ini juga bermakna banyak organisasi turut melakukan perkara yang tidak pernah mereka lakukan sebelum ini. Bagi membantu petugas barisan hadapan, industri fashion kini membantu menjahit pakaian perlindungan diri atau PPE untuk mereka. Ikuti sedutan terbaik cerita normal baru sepanjang minggu lalu. Berapa banyak PPE boleh dihasilkan dalam sehari dan setakat ini berapa banyak PPE sudah pun dihasilkan dan disumbang kepada hospital-hospital di serata Malaysia? Dalam minggu pertama, kita memang slow sikit sebab kita semua designer workshop yang bukan besar, kita bukan kilang yang boleh hasil banyak satu hari. Jadi kita ada macam kilang macam Ki Ng, Kun Hui, dan saya punya kilang kita potong dengan mesin. Jadi kita boleh potong banyak satu kali. Satu kali 100 nipis boleh dipotongkan. Jadi satu hari kalau experience punya penjahit tu, dia boleh buat 50 sampai 70 atau 80 helai gaun macam ni. Every year, Raya Aidilfitri is a very lucrative period for fashion designers. This is the time when they want to chase new designs, and some fashion designers say this is also the time when they want to make up for any losses they've made for the rest of this year. So, are fashion designers and is the fashion industry ready to actually sacrifice this very lucrative period and focus their efforts solely on producing PPEs for now? It's very true. Designers are going very tough time at this moment, and I'm very grateful that, you know, even going through this difficult time, not being able to produce any Raya collection, not being able to sell anything, not even, you know, seeing our client and not selling anything online. Basically, online businesses is also kind of dead at the moment, and I'm really grateful that designers all come together to help this. You know, when I announced that I'm going to help the hospitals, I have so many designers calling me. Kun Hui called me, say, I want to support buying the materials and also cut and sew. And then Alia Bastaman, you know, Ruita, Mimpi Kita, you name it, Rizaman. Basically, everybody is really touching. And I'm very grateful. With this difficult time also, everybody come together and help. And not only them, not only the known designer, but designer macam yang, you know, ada home sewers, orang yang hobi jahit, you know, pun telefon saya kata I nak tolong juga. So I really very grateful. I feel, you know, the semangat yang, you know, kita memang Malaysia boleh. I keep saying fashion can fight COVID, and if we can recover from the COVID-19, we all can go back to business and we all can bring back Malaysian economy. Inisiatif menjahit PPE buat frontliners tidak hanya dilaksanakan oleh industri fashion. Banduan penjara turut tampil menggalas tanggungjawab tersebut. Sebenarnya Jabatan Penjara terpanggil jugalah sebab kita dipahamkan KKM menghadapi masalah untuk KKM kekurangan PPE yang ada di hospital, di klinik dan sebagainya. Setakat ni sehari kita boleh keluarkan siap PPE 200 pasang, 200 unit lah. Dan secara keseluruhan kita dah keluarkan untuk tempahan sebanyak 6,000 lebih. Ini kain non-woven. Sekarang ni proses sedang dibuat untuk memotong kain. Sekarang boleh lihat, sekarang penghuni yang mahir sedang memotong kain non-woven. Okey. Kain yang dah siap, setelah dipotong, akan dihantar ke bahagian untuk jahitan. Kita boleh lihat sekarang ni penghuni-penghuni sedang mula menjahit. Ini jahitan bahagian getah. Getah. Sebelah sana untuk jahit tali. Yang sini jahit baju lah. PPE.
Secara keseluruhan, semua terlibat. Orang penghuni di sini terlibat dalam proses membantu menjahit PPE untuk KKM. Bagaimana QC ataupun quality check itu dilakukan terhadap setiap helaian PPE yang dihasilkan oleh banduan di sana? Okey, untuk makluman, dalam proses untuk menjahit kita dapat khidmat nasihat daripada KKM lah. Dan kualiti dan pattern tu bergantung pada pihak berkenaan. Jadi kualiti ni kita dapat khidmat nasihat KKM untuk pastikan tiada masalah sampingan lah. Okey, seperti yang kita boleh lihat, jumlah yang ini yang dah siap. Okey, ini kita sedia dalam beg plastik untuk diserah kepada pihak berkenaan lah. Contoh-contoh yang dibagi oleh hospital ataupun pejabat kesihatan daerah, dan kita ikut saja apa yang dikehendaki, pattern dan sebagainya. Malahan kita percayai dan diakui lebih baik daripada yang ditempah dibeli daripada luar, perolehan luar. Okey, sebenarnya kalau kita lihat contoh yang dihantar setengah daripada luar ni, saya boleh tunjuk tiada jahitan pun, hanya potong sebegini aja. Sedangkan yang dibuat tempat kita ada jahit, collar dan sebagainya. Sekarang ni proses untuk membuat PPE yang ditempah atau yang dihantar oleh agensi-agensi yang bersekitaran dengan macang. Sekarang ni yang dihantar, ini kain non-woven. Sekarang ni proses sedang dibuat untuk memotong kain. Sekarang boleh lihat, sekarang penghuni yang mahir sedang memotong kain non-woven. Okey. Kain yang dah siap, setelah dipotong, akan dihantar ke bahagian untuk jahitan. Kita boleh lihat, sekarang ni penghuni-penghuni sedang mula menjahit. Ini jahitan bahagian getah. Getah. Sebelah sana untuk jahit tali. Yang sini jahit baju lah. Okey, PPE. Secara keseluruhan, semua terlibat. Orang penghuni di sini terlibat dalam proses membantu menjahit PPE untuk KKM. Syukri bagaimanapun berkata, mungkin sukar untuk pihak penjara melaksanakan normal baru yang lain. Dalam konteks kepenjaraan, saya rasa semua maklum, masuk jumlah yang ramai, penghuni yang ramai, sudah pasti semasa di dalam sel, dalam bilik, kita tak boleh nak gunakan sistem penjarakan sosial. Sebab satu bilik ada 10, ada mungkin 20 dan sebagainya. Jadi, kita tak boleh buat. Cuma dari segi pelaksanaan program saja, kita mungkin boleh, kita jarakkan lah. Dari segi program keagamaan di surau dan sebagainya, kita pastikan banduan berada dalam jarak 1 meter. Dan jumlah yang terlibat tak lebih pada 30. Kita setakat mana nasihat KKM kita boleh ikut, kita ikut. Tapi tak semua kita boleh ikut dari konteks penjarakan sosial. Sebab kita tak berupaya. Pegawai penjara ni terlindung di dalam tembok, di dalam pagar dan sebagainya. Kadang-kadang masyarakat terlupa. Okay? Adanya pegawai penjara, adanya kaki tangan yang terpaksa bertugas tiap-tiap hari. Okay? 24 jam satu hari. Jadi risiko pendedahan kepada penyakit-penyakit bukan saja COVID. Okay? Penyakit skabis dan sebagainya, penyakit HIV dan sebagainya. Begitu tinggi risiko. Jadi saya harap masyarakat dan pihak tertentu janganlah abai kami. Jadi di dalam tembok janganlah terlindung. Selepas ini kami meninjau apa normal baru bagi pasaraya dan zoo. Cerita normal baru kembali selepas ini.